perwakilan hubungan dan fungsi. Okey, macam mana kita nak nyatakan bentuk hubungan dan fungsi ni? Okey, hubungan dan fungsi kita boleh nyatakan tadi sama dalam bentuk hubungan tadi, dalam bentuk fungsi tadi, y sama dengan 3x tolak 1. Seperti yang telah pun saya tunjukkan contoh cara tak langsung tadi, iaitu dalam bentuk tadi kita kita tulis y sama dengan 3x tolak 1. Ini dalam bentuk persamaan ataupun dalam bentuk fungsi ataupun dalam bentuk ajar pemetaan. Bentuk ajar dan pemetaan seperti dalam ajar 1.4 dan 1.3 ni. Dalam bentuk ajar dan bentuk pemetaan. Tapi yang paling popular ialah dalam bentuk persamaan ni. Okay, selain daripada itu, kita juga boleh nyatakan hubungan dan fungsi ni dalam bentuk titik koordinat, pasangan bertertib. Bahasa klasik dia pasangan bertertib ataupun titik koordinat. Okey, dalam matematik ni dia ada cara dia. Macam mana kita nak tunjukkan bagaimana kita nak mewakilkan ataupun menggambarkan titik koordinat. Dalam matematik titik koordinat tu mesti ditulis begini. Jadi awak perlu beri perhatian, jangan salah. Mesti dalam kurungan yang melengkung ni. Itu nilai yang pertama untuk x untuk input, nilai yang kedua ialah untuk y untuk output. Ini format dalam titik koordinat yang perlu awak tahu. Okey, kalau balik pada contoh tadi. Nampak tak kita ada set domain 246, julat 5, 11, 17. Okey, yang ini untuk semua nilai x saja. Domain ni untuk x saja. Julat ni untuk y saja. Domain untuk x, julat untuk y saja. Okey, jadi daripada nilai x dan nilai y ni, apa yang boleh kita buat ialah kita boleh buat dia dalam bentuk titik koordinat. Iaitu kita gabungkan yang pertama seperti yang saya tulis ni kan. Okey, jadi daripada nilai saya nak tunjuk supaya awak nampak apa perbezaan dia. Kita tulis balik. Kita ada domain bagi x. Dia tulis begini kan, domain bagi x. X tadi apa? 2, 4, 2, 4, 6. Ini domain bagi x. Manakala domain bagi y, kita ada berapa tadi? 5, 11, 17. Ini semua dalam ni nilai-nilai untuk y. Tapi bila saya buat dalam bentuk titik koordinat yang pertama ialah untuk x sama dengan 2. Bila x sama dengan 2, y sama dengan berapa? Y sama dengan 5. Tutup kurungan. Itu ialah titik koordinat yang pertama. Titik koordinat yang kedua ialah 4. Y sama dengan 4. Di sini kan, y sama dengan 4. Yang ini x sama dengan 4, y sama dengan 11. Jadi titik koordinat dia ialah x sama dengan 4, y sama dengan 11. Ini dia punya titik koordinat kedua. Dan tentunya kita ada titik koordinat yang ketiga, x sama dengan 6, y sama dengan 17. Jadi berhati-hati bila nak melukis nak menulis dalam bentuk titik koordinat, ada cara dia, dan nak menulis dalam bentuk dalam bentuk domain dan julat dalam bentuk set pun ada caranya. Okey, yang ketiga ialah dalam bentuk sata koordinat. Kita akan jumpa banyak bentuk ajar macam ni. Paksi x, paksi y. Okey, ini nama dia paksi x. Kemudian kita ada paksi y. Paksi x ni paksi melintang. Melintang macam ni lah. Ini paksi melintang. Y di paksi menegak. Jadi nilai y yang di atas ni positif, yang di bawah ni negatif. Nilai x di sebelah kiri positif, di sebelah kanan, di sebelah kiri negatif, di sebelah kanan positif. Kosong berada di tengah-tengah. Jadi perlu ambil perhatian. Jadi apa yang kita nak boleh buat, kita boleh plotkan titik koordinat tadi. Ni yang saya tunjuk ni.
Ini mungkin titik koordinat A, titik koordinat B, titik koordinat C. Mungkin yang di atas ni kita ada titik koordinat C. Jadi saya boleh buat begini. Jadi titik koordinat tersebut kita boleh plotkan dia. Dia berada di mana-mana pun tak kisah. Contohnya kalau saya buat satu titik koordinat yang lain, contohnya di sini kan. Saya hitamkan di sini. Okey, ini adalah apa? Nilai X negatif 20, nilai Y positif 10. Begitu juga saya boleh buat di sini. Contohlah saya ambil titik koordinat kalau yang di bawah ni. Saya kata ni apa? X sama dengan negatif 10, Y pun sama dengan negatif 10. Jadi kalau di tengah-tengah ni apa? Tengah-tengah ni ialah titik asalan, iaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Jadi di bahagian kanan, di bahagian kiri, atas dan bawah ada nilai X, ada nilai Y. Dalam konteks titik koordinat. Selain daripada sata koordinat, bila saya sambungkan semua titik ni, kalau saya sambungkan, saya akan dapat satu persamaan, satu fungsi, satu graf seperti yang ditunjukkan dalam muka surat yang kelima ni. Ini. Yang kelima, saya sambungkan titik-titik tadi. Jadi kita dah ada satu rancangan graf, iaitu satu fungsi. Graf ni, yang awak nampak satu garisan lurus ni, itu ialah persamaan Y sama dengan 3X tolak 1. Okey, bila saya dapat semua nilai input bagi X, saya selesaikan, saya akan dapat nilai Y. Saya akan dapat titik koordinat. Titik koordinat kita boleh sambung, kita akan dapat garisan yang warna merah tu. Jadi semua titik-titik koordinat yang kita lukiskan tadi, dia mestilah berada di atas garisan ni. Di mana-mana pun tak kisah. Atas ataupun bawah. Jadi sebenarnya persamaan garisan lurus ni ialah gabungan titik koordinat. Okey. Itu perkara yang perlu awak tahu. Okey, bentuk umum fungsi bila kita nak mengatakan satu fungsi, sama ada fungsi linear ke ataupun tak linear, ataupun apa saja fungsi yang kita belajar dalam kelas ni. Ini juga antara perkara yang perlu awak tahu yang berkaitan dengan fungsi. Fungsi ni selalunya kalau kita tulis seperti tadi kan. Kalau saya ambil contoh tadi, Y sama dengan 3X tolak 1. Ini yang contoh yang kita ada. Okey, fungsi juga boleh ditulis dalam bentuk begini. Fx, F dalam kurungan X sama dengan 3X tolak 1. Jadi ada kalanya saya tulis dalam bentuk Y sama dengan 3X tolak 1. Ada kalanya saya tulis Fx sama dengan 3X tolak 1. Jadi awak boleh tulislah dalam bentuk sama ada Y sama dengan 3X tolak 1 ataupun Fx sama dengan 3X tolak 1. Jawapan dia dia tidak memberi banyak sangat perbezaan. Jadi awak boleh terima. Awak boleh tahu bila saya tulis Y ataupun Fx dia adalah sama sebenarnya. Tapi salah satu kelebihan dia ialah bila kita tahu tadi kan salah satu domain dia bagi nilai X. Kalau saya tulis begini, kalau saya katakan X sama dengan 2, Y sama dengan berapa? Contohnya, X sama dengan 2, Y sama dengan berapa? Okey, ini saya boleh tulis begini. F dalam kurungan 2, maksudnya apa ni? Maksudnya X sama dengan 2. Gantikan X sama dengan 2 ke dalam fungsi tersebut. Jadi apa yang saya buat? Gantikan 3 darab 2 tolak 1 sama dengan 5. Jadi ringkasan saya tulis F2 sama dengan 5. Begitu juga untuk nilai-nilai X yang lain. Jadi lepas ni awak dah tak perlu tidak terkeliru lagi apabila menulis bercerita pasal fungsi. Sama ada Y saja ke ataupun Fx ke, dia adalah sama. Okey. Dan kalau lihat di nota atas ni, satu perkara yang perlu tahu ialah
Okey, macam mana? Apa itu fx? Apa itu fx? Ada tak dinyatakan? Dalam nota bila saya tulis fx sama dengan 3x tolak 1. Fx ni bermaksud fungsi bagi x. Fungsi bagi x. Fungsi bagi x maksudnya berapakah nilai y? Berapa boleh ubah output jika x tersebut mengambil nilai-nilai yang tertentu. Jadi itu fungsi bagi x. Tadi kita gunakan apa? Y kan? Y. Jadi y berfungsi kepada x. Y berfungsi kepada x. Itu juga memberi maksud yang sama. Iaitu sebab apa maksud y berfungsi pada x? Nilai y bergantung pada nilai y bergantung kepada nilai x. Ke surat seterusnya 8, 9, 8 dan 9. Usulnya 8 dan 9 8, 9. Kemudian kita 10, 11 tu saya tinggalkan untuk awak. Awak baca. Okey, ini satu lagi perkara yang saya nak bagi tahulah yang berkaitan dengan apa ni kaedah ataupun bentuk-bentuk fungsi yang kita jumpa. Okey, cuba lihat rajah 1.7 ni. Kita ada satu bentuk fungsi yang apa ni yang pelik sikit. Yang saya nak tunjukkan kat sini ialah macam mana kita nak baca fungsi ni. Dan bila kita lakarkan kita ada kalau lihat sini kita ada titik bulat. Ini titik bulat warna putih Kemudian ada titik bulat warna hitam di tengah dia dan juga titik bulat warna putih. Okey, apa maksud dia? Kalau sebelum ni, kalau lihat sebelum ni, rajah yang saya lukis yang ini. Okey. Semua bila saya lukis rajah ni, titik-titik di tengah dia mesti dah gelap. Dia mesti kalau buat bulatan macam ni, dia mesti ada isi dia, ada color dia. Macam ni kan mesti ada color dia. Hitam ke, merah ke, biru tak kisahlah. Itu maksud titik warna hitam. Kalau awak tulis bulat je macam ni, itu maksudnya titik warna putih. Macam kosong lah. Maksudnya. Dalam konteks koordinat, dalam konteks fungsi, ada maksud dia. Jadi apa maksud dia? Saya beri perhatian. Ini antara yang awak akan jumpa nanti. Utamanya di hujung-hujung kuliah nanti. Mungkin mudah lupa kan. Sekejap putih lah, sekejap hitam lah kan. Confused. Yang mana satu. Ini dia punya asal usulnya. Apa itu titik hitam? Apa titik putih? Saya nak bagikan contoh. Okey. Contoh dia ialah, awak lihat fungsi ni. Y sama dengan saya nak baca ni kan. Y sama dengan 2. Fungsi Y, fungsi X, fungsi bagi X, Y akan sama dengan 2 jika nilai X lebih besar daripada 1. Maksudnya apa? Asalkan nilai X lebih besar daripada 1, maksudnya kat situ tak termasuk 1 sebab dia tulis begini. X lebih besar daripada 1. Tak termasuk 1. Maksudnya dia mula 1.1, 1.2, 1.3 dan ke atas. Tapi tak termasuk 1. Apabila X lebih besar daripada 1, apa jadi pada fungsi tersebut? Fungsi tersebut Y akan sama dengan 2. Dan jika X sama dengan 1, nilai Y akan sama dengan 0. Jika X lebih kecil daripada 1, nilai Y akan sama dengan -2. Jika X tidak sama dengan 1, kurang daripada 1, lebih cepat, iaitu nilai Y akan sama dengan -2. Okey, saya semua boleh faham macam nak baca kan? Bila kita plot, awak kena ikut dia satu persatu. Iaitu apabila X lebih besar daripada 1, lebih besar daripada positif 1, lebih besar daripada positif 1, nilai Y akan sama dengan 2. Jadi bila saya lakarkan, saya akan buat satu garisan lurus seperti ni. Satu garisan lurus seperti ni. Tak kisahlah berapa nilai X, nilai Y tetap sama dengan 2. Asalkan X tu lebih besar daripada 1. Okey, di titik ni, di titik yang di hujung ni, di bahagian mula-mula kita tulis,
Kalau awak tulis titik koordinat, kalau tulis dalam titik koordinat, itu ialah titik X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Titik yang warna putih itu patutnya kan? X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Kalau kita lihat titik koordinat. Lagi fungsi ni kata apa? X, apabila X sama dengan kosong. X sama dengan 1, Y sama dengan kosong. Jadi, mana titik X 1, Y kosong? Apabila X sama dengan 1, Y sama dengan kosong. Dia berada di sini lah. Iaitu titik koordinat dia X 1, Y sama dengan kosong. Dan saya mesti tulis dia warna hitam. Nanti saya beritahu kenapa. Dan seterusnya, apabila X lebih kecil daripada 2, apabila X lebih kecil daripada 1, Y sama dengan negatif 2. Jadi, kita perlu lukis satu garisan melintang negatif 2. Apabila Y sama dengan negatif 2, apabila X sama dengan X kurang daripada 1. Tapi di hujung ni, saya perlu tulis titik koordinat dia, titik bulatan dia warna putih. Kat sini titik koordinat apa? Ini mungkin titik koordinat dia ialah X sama dengan negatif 2, Y sama dengan X sama dengan 1. Silakan X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 2. Okey, nampak tak? Ada 3 titik koordinat. Okey, tapi ada 2 titik koordinat dia putih, bulatan dia putih. Satu titik koordinat dia bulatan dia adalah hitam. Jadi apa beza dia? Apa beza hitam dan putih tu? Okey, dalam matematik, dalam kelas ni lah, saya akan gunakan cara ni. Titik yang warna hitam tu bermaksud pada titik tersebut nilai fungsi tersebut ataupun nilai Y tertakrif. Nilai fungsi tertakrif. Saya tulis nilai fungsi ataupun Y tertakrif. Nilai fungsi tertakrif. Nilai fungsi tertakrif. Maknanya nilai fungsi itu wujud. Nilai Y wujud pada titik yang warna hitam tu. Betul kan? Dia kata apa? Apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 2. X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Jadi, X sama dengan 1, Y sama dengan kosong. Tersebut wujud pada titik X sama dengan 1. Tetapi, pada titik-titik yang lain selain daripada X sama dengan 1, nilai Y berubah. Iaitu apabila X lebih besar daripada 1, Y sama dengan 2. X kurang daripada 1, Y sama dengan negatif 2. Tapi apabila X sama dengan 1, Y sama dengan kosong. Jadi, titik koordinat yang sah hanyalah pada titik yang warna hitam tu. Iaitu apabila X sama dengan 1, Y sama dengan kosong. Pada titik pada titik yang di atas ni, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, fungsi tersebut tak wujud. Sebab apabila X sama dengan 1, Y sama dengan kosong. Jadi titik koordinat ni, saya tak boleh tulis dia sebagai titik koordinat. Saya kena potong. Begitu juga, jadi titik yang berada di situ, iaitu di pangkal ataupun di hujung garisan tersebut, saya perlu lukis dia sebagai titik yang warna putih. Manakala bagi titik yang di bawah ni, 1 negatif 2 ni, pun perkara dia sama. Sebab apabila X sama dengan 1, Y hanya wujud pada titik kosong. Y tak wujud pada titik X sama dengan 2. Jadi titik koordinat ni juga saya perlu buang. Jadi, dan lagi sekali, pada bulatan tu, pada hujung ataupun pangkal garisan tersebut, saya kena letakkan dia bulatan warna putih, di mana pada bulatan putih kita boleh kata nilai fungsi tidak tertakrif. Tidak tertakrif. Itu maksudnya. Di bawah ni pun sama. Tidak tertakrif. Jadi, sebab itulah itu yang membezakan titik yang warna hitam dengan titik yang warna putih. Begitu juga kalau lihat dalam contoh muka surat yang ke-9 ni, pun perkara dia adalah sama.
Ada titik warna hitam, ada titik warna putih. Ini saya tinggalkan untuk anda. Untuk anda buat ulang kaji. Cuba test pemahaman. Apa beza titik putih dan titik hitam? Kenapa ada titik putih dan titik hitam?